Kurang 48 jam lagi, 1.12 pengundi berdaftar di Sabah akan membuat keputusan untuk memilih wakil rakyat di kawasan Dewan Undangan Negeri mereka, dan pada 26 September nanti mereka akan keluar mengundi, dan ini pastinya semakin hangat kempen bagi pilihan raya negeri Sabah ke-16 ini. Dan apa juga yang berlaku, perkara-perkara yang berlaku di peringkat persekutuan di Semenanjung sedikit sebanyak akan turut memberikan kesan terhadap kempen di negeri Sabah. Dan dengan pengumuman terbaru oleh Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim pada petang ataupun tengah hari semalam, ini juga merupakan satu perkembangan yang akan memberikan impak dalam kempen di PIN Sabah. Dan untuk mendapatkan perkembangan lanjut, kita bersama dengan editor kanan Esra Wani, Nazri Kahar, yang berada di Kota Kinabalu. Nazri, bagaimana sentimen ataupun suhu politik di negeri Sabah dengan orang kata apa, ini adalah kempen ataupun pukulan di pusingan terakhir kempen PRN Sabah ini, Nazri? Ya, Hakim, kini saya berada di Kota Kinabalu, pusat pentadbiran negeri Sabah, dan suhu kempen semakin rancak, semakin hangat, selari juga dengan peningkatan penularan tempatan COVID-19. Tetapi apapun, rakyat Sabah berhak untuk menentukan masa depan mereka, siapakah yang akan mereka pilih dalam pilihan raya negeri pada hari Sabtu ini. Dan semalam tidak semena-mena dengan pengumuman Datuk Seri Anwar Ibrahim yang beliau mendakwa ada majoriti yang meyakinkan untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, sedikit sebanyak memberi impak bagaimana corak pemilihan dan corak undi yang akan diberikan oleh rakyat Sabah dalam pilihan raya ke-16 kali ini. Kerana kita sedia maklum PKR ada angka yang signifikan dalam pertandingan kali ini di bawah Warisan Plus, dan juga tokoh Datuk Seri Shafie Apdal yang diangkat oleh kumpulan Tun Dr. Mahathir sebagai calon Perdana Menteri ke-8. Pastinya ini akan mewarnai bagaimana pemilihan rakyat Sabah dalam pemilihan undi hari Sabtu ini. Kita dengarkan pandangan Dr. Zaini Osman, penganalisis politik dari Geopas Universiti Malaysia Sabah. Ya, saya rasa secara logik politik ini pun dia akan beri impak kepada corak mengundi yang berbaki dalam 2-3 hari lagi ini. Kerana PKR juga mempunyai sahamnya di Sabah, dan kalau kita lihat dalam rundingan dalaman antara Warisan Plus, PKR menuntut untuk dia bertanding lebih daripada kursi bagaimana yang diagihkan. So dalam konteks ini, PC yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari ini sikit sebanyak turut memberi kesan kepada tingkah laku pengundi di Sabah dalam konteks melihat hubungan Kota Kinabalu dan Kuala Lumpur, dan kemungkinan kita lihat daripada PC Datuk Seri Anwar itu yang begitu pada beliau yang seolah menunjukkan bahawa dia yakin akan membentuk satu kerajaan federal yang baru. Saya fikir ini akan memberi sedikit sebanyak kepada golongan kelas menengah, pengundi kelas menengah di Sabah untuk membuat keputusan bagaimana mereka akan mengundi pada 26 September ini. Dan pada masa yang sama juga, kalau kita lihat dari satu sudut yang lain, Datuk Seri Shafie Apdal sendiri mengangkat satu naratif bahawa we Sabahan kita boleh berdiri mandiri dengan sendiri, malahan Kuala Lumpur yang lebih memerlukan Sabah berbanding dengan Sabah memerlukan Kuala Lumpur. So naratif-naratif begini nampaknya bertembung dengan apa yang dilontarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam PC pada hari ini. Jadi ini akan memberikan satu apa yang disebut sebagai the interplay, hubungan timbal balik dalam konteks bagaimana pengundi akan mengundi pada 26 hari bulan 9 pada hari Sabtu itu nanti. Mungkin itu memberi sedikit keyakinan pengundi dan penyokong Parti Keadilan Rakyat di Sabah ini, termasuk juga Parti Warisan dan juga rakan gabungannya. Tetapi mungkin ini tidak memberi apa-apa kesan langsung kerana pengumuman yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim mungkin gempak sahaja. Kita dengarkan pandangan Datuk Dr. Jeffrey Ketingan, Presiden STAR. Secara peribadi memang bila mana Saudara Anwar mengumumkan, mereka terkejut.
Ya, tetapi kita sudah tahu apa ini style Anwar ini kawan saya Hai, memang 2-3 kali sudah dia buat pengumuman seperti itu. Jadi ini bukanlah satu pengumuman yang baru, dan ini hanya digunakan sebagai publicity dan propaganda untuk mempengaruhi pilihan raya di sini. Dan sebab itu mungkin kita terkejut seketika, tetapi bila kita lihat semula keadaan dan ada penafian daripada pihak-pihak tertentu di manakah wakil parlimen yang lain itu, sekarang kita tahu, saya percaya dia tidak akan mempunyai pengaruh dan impact di dalam pilihan raya ini. Ya, itu sedikit pandangan penganalisis politik dan juga pimpinan parti politik di Sabah dengan kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam. Tetapi dalam masa yang sama, isu pertembungan antara parti dalam gabungan rakyat Sabah GRS, iaitu antara STAR, PBS, PBRS dan juga rakan-rakan dalam Barisan Nasional masih membelenggu, menjadi masalah kepada jentera dan juga calon untuk siapa yang mereka akan pilih dalam pilihan raya kali ini. Itu yang amat dikesali oleh Datuk Dr. Jeffrey Ketingan, kerana STAR sendiri akan berhadapan dengan PBS dan juga PBRS di kesemua kursi yang ditandingi oleh calon STAR. Apa masalahnya? Ini disebabkan mungkin mereka tidak ikhlas, mereka tidak melihat yang kita ini dalam satu kumpulan. Mereka hanya melihat kepada diri mereka, kepada parti mereka, kepada kepentingan mereka. Dan sebab itu mereka tidak merasai apa yang kami rasa sebagai satu parti di dalam kumpulan yang hanya bertanding dalam 8 kursi, dan kita sudah bagi kursi-kursi kita diperuntukkan, sepatutnya kita fokus kepada kemenangan parti-parti kawasan-kawasan yang kita tanding, dan jangan bertembung. Tapi ini berlaku juga dan kita sedih. Saya harap kita fokus kepada lawan kita. Tumbangkan lawan kita, jangan tumbang antara sesendiri. Dengan cara kerjasama kita boleh menang. Dan itulah tujuan kita di dalam pilihan raya ini, adalah untuk menang, menubuhkan kerajaan baru, kerajaan gabungan rakyat Sabah yang sehaluan dengan kerajaan Perikatan Nasional di peringkat pusat. Memang hangat, Hakim, sehangat matahari yang berada di atas kepala saya pada tengah hari ini. Bagaimana kursi-kursi di kawasan Kadazan Dusun Murut akan terus menjadi perhatian dalam pilihan raya kali ini. Dan tidak mudah itu juga, calon-calon dari bebas juga agak signifikan untuk kita lihat. Kalau misalnya di Don Tandik, Anita Baranting, dahulunya dari Barisan Nasional, lompat kepada warisan. Kali ini bertanding atas tiket calon bebas, dikatakan berpeluang untuk menang di Tandik. Begitu juga Dr. Paul Paradong di Matunggong. Ini semua kawasan KDM yang akan ada pertembungan antara STAR, PBRS dan juga PBS. Hakim? Ya, Nazri, kalau cakap mengenai soal pertembungan ini, landscape politik Sabah juga menyaksikan bukan sekadar pertembungan untuk memenangi hati komuniti KDM ini, tetapi juga melibatkan parti-parti yang dalam gabungan yang sama, yang bertanding di kawasan yang sama. Tetapi saya lebih tertarik kepada usaha untuk menarik minat
ataupun meyakinkan pengundi di kawasan majoriti KDM ini, contohnya di Tulik, di Telupit ataupun di Pintasan ini, apa isu yang digerakkan atau isu yang disuarakan calon-calon di kawasan-kawasan majoriti KDM ini untuk mereka memenangi hati pengundi di kawasan tersebut? Pastinya seperti yang saya laporkan dalam laporan saya sebelum ini, kawasan-kawasan KDM di pantai barat utara Borneo ini, utara Sabah ini, majoritinya di bawah kawasan yang termiskin di negara kita, bukan hanya di Sabah. Misalnya Kota Marudu, Kudat dan juga Kota Belud. Amat malang jika suara rakyat yang mahukan geran tanah, pemilikan geran tanah ini sudah menjadi satu legasi yang sukar ditunaikan oleh ahli politik siapa pun menang dalam pilihan raya. Isu berkaitan dengan jalan aspal, mereka mahukan jalan yang elok untuk anak-anak mereka ke sekolah. Urusan perniagaan usahawan kecil dan sederhana. Kalau hujan habis lecak, kenderaan akan tersekat dalam lumpur dan sebagainya. Begitu juga bekalan air bersih. Semua ini amat asas sekali. Tetapi bagaimana mereka memilih agak kataupun dinamik. Sama ada personality, sama ada keakraban talian persaudaraan dan juga kekeluargaan, ataupun nama-nama yang menaungi parti yang bertanding dalam kawasan mereka. Semuanya ini diambil kira dalam pemikiran anak-anak yang ataupun pengundi yang akan mengundi pada pilihan raya kali ini. Begitu kompleks sebenarnya kalau kita nak fahami konteks pilihan raya negeri Sabah, tidak semudah A, B, C atau D, Hakim.